aku rasa brand split perlu diketatkan. Di mana nak mula? Lepas WrestleMania is the best place. Adakan WWE Draft. Cumanya WWE Draft yang style aku minat. Sebelum kita mulakan video kali ni, make sure korang dah pun tekan butang subscribe dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Dan dalam masa yang sama, make sure korang subscribe juga channel wrestling aku yang satu lagi, iaitu channel HSW Short. Dekat situ, aku buat semua video short pasal wrestling tapi dalam bahasa Inggeris. Nak tengok hauk ke tak hauk English aku? Pergi ke channel tu, subscribe. Link ada dekat ruangan description kat bawah. Ok, untuk video kali ni kita akan cover 3 topik. So, tanpa buang masa, mari kita mulakan topik yang pertama. Okey, seperti yang korang baru nampak dekat skrin korang baru ni, sekarang ni semua orang dah tahulah yang William Regal dah pun bekerja dekat WWE. Pasal tu kita tak nampak dia dekat AEW bersama dengan Blackpool Combat Club. Pasal tu jugalah perangai budak Blackpool Combat Club tu makin hari makin gampang. Bermula dengan tweet Triple H yang macam katakan War Games dah tak sama bila tak ada William Regal yang sebut. Sampai kuat spekulasi William Regal nak tinggalkan AEW. And then tengok angle macam mana dia dikeluarkan daripada kaca TV dekat AEW tu. Sampailah kuat terus news yang dia minta AEW lepaskan dia daripada kontrak dia. Which is AEW dengan willingnya ikut apa yang William Regal nak. Jadi mereka lepaskan William Regal. Sekarang ni William Regal ada dengan WWE, kerja di belakang tabir. Tapi belakang tabir yang main roster lah, dia dah tak terlibat dengan NXT, Shawn Michaels dengan Matt Bloom. Matt Bloom ni yang Albert, A-Train, Tensai. Kalau nak ikutkan beberapa bulan lepas, adalah strong news pasal benda ni kan, which is aku tak sure aku ada up ke tak kat berita WWE 2.0. Mungkin ada. Aku punya Instagram pasal wrestling, by the way. Kalau tak follow, link ada dekat ruangan description kat bawah. Tapi aku plan dah lama dah nak buat video ni. Tapi sebab ada je video yang macam lagi penting untuk aku dahulukan, dan memandangkan video topik pertama ni dengan topik kedua nanti berkait dan tak perlu nak lajukan sangat. Sekarang baru aku nak ceritalah reason kenapa WWE nak ambil William Regal ni kembali kerja dengan dia orang. Tapi tak tahulah berita ni betul ke tak, tapi kuat rumor sebelum ni yang nanti bila WWE dah ketatkan semula brand split, dia orang mahukan William Regal jadi general manager. GM untuk Raw ke, GM untuk SmackDown ke, ataupun kedua-dua sekali, yang tu tak tahu lagi. Tapi kalau aku, dah ada Adam Pearce seorang, dah ada William Regal seorang Raw, seorang SmackDown lah. Tapi tak kisahlah yang tu. But then kat sini, bila dengar William Regal akan jadi GM, nampaknya mungkin WWE akan ketatkan semula brand split. Tapi nampak juga sekarang ni dekat Raw, SmackDown tak ketat langsung nak menuju ke WrestleMania ni. Jadi harapnya lepas WrestleMania, kembali ketatlah brand split ni. Dan nak cerita pasal brand split, kita pergi kepada topik yang kedua. Oh, sebelum nak mulakan topik yang kedua, tertinggal satu poin lagi. Dalam masa yang sama juga ada news bagi tahu yang diorang nak William Regal ni jadi Vice President dekat WWE. Tapi tak dinyatakanlah position Vice President apa. Kedah umum tapi aku terlepas. Mari kita Google. Oh, dah umum. Dan hari tu aku dah ingat dah pasal benda ni. Boleh pula terlupa. Sekarang ni William Regal merangkap jawatan Vice President of Global Development. Ini kira macam title rasmi William Regal. Di belakang tabir lah, kira macam kerja dekat office dia. Tapi yang pasal dia jadi GM ni, role dia dekat kaca TV nanti. Kalaulah news ni tepat. Tapi kalau tak tepat, aku hanya berkongsi berita. Benar atau tidak, aku hanya penyampai berita. Kalau nak kecam, silakan. Okey, topik yang kedua. Okey, yes, tadi kita dah cakap dah yang ada news kata William Regal akan jadi GM. Kalau nak ada GM ni, Raw ada GM, SmackDown ada GM, brand split kenalah ketatkan. Nak cerita pasal brand split kena ketat, kenalah mula balik dengan WWE Draft. Dah beberapa bulan lepas juga, kuatlah cerita yang lepas WrestleMania nanti, antara Raw dengan SmackDown lepas WrestleMania, ataupun SmackDown dan seminggu lepas Raw yang after Raw Mania tu. Kira macam SmackDown pertama lepas WrestleMania, Raw kedua lepas WrestleMania, ataupun SmackDown dengan Raw yang pertama lepas WrestleMania tu, dijangkakan WWE akan buat WWE Draft untuk ketatkan semula brand split. Which is aku rasa sekarang ni sangat perlu.
Sebab daripada dulu aku suka brand split. Aku tak minat kalau tiba-tiba superstar Raw ni muncul kat SmackDown. Bukan tak minat. Minat. Tapi kau tegaskan dulu. Kau buat sampai brand split tu special. Lepas beberapa tahun, katalah 2 tahun, kau tak nampak langsung lah Raw pergi ke SmackDown, SmackDown pergi ke Raw. Tiba-tiba lah pula time tu dah nak Survivor Series ke ataupun apa-apa show yang ada Raw lawan SmackDown tu, tiba-tiba seorang tu muncul, kita rasa macam wow, kejutan gila lah. Macam dulu, macam kita tengok kat zaman Ruthless Aggression, era Ruthless Aggression tu, aku nak something yang macam tu. So, aku rasa brand split perlu diketatkan. Di mana nak mula? Lepas WrestleMania is the best place. Adakan WWE Draft. Cumanya WWE Draft yang style aku minat, ramai orang tak minat, which is yang roll tu, ambil tengok nama siapa kena kan, yang macam dulu masa Bischoff dengan Paul Heyman jadi GM tu. Tapi kalau nak clean slate balik, start like macam reset balik everything roster tu, mungkin macam masa Mick Foley dengan Daniel Bryan kan. Tak kisahlah, dengan cerita ada draft nanti, ketatkan brand split semula, strikkan mula lepas WrestleMania. Dan aku sebenarnya setuju je kalau ada general manager. Orang ramai tak suka sebab orang kata general manager akan overshadow wrestler yang ada lah. Bagi aku tak ada masalah kalau story tu okey, tapi janganlah sampai melebih-lebih, sampai totally steal the spotlight macam apa yang Shane McMahon buat. Bagi aku GM pun main peranan penting untuk show tu nampak best, cerita tu menarik. Tengoklah pada zaman Ruthless Aggression contohnya kan, pada masa Stephanie dan juga Eric Bischoff jadi GM. Bukan main sedap lagi masa tu. Vicky Guerrero pun not bad juga. Kadang-kadang kalau watak heel tu, dia punya heel dia tu akan lebih nampak lagi kalau GM tu menyebelahi dia. So, aku sebenarnya antara orang yang setuju kalau ada general manager balik. Bagi aku perlu. Dan dalam masa yang sama, kalau authority nak campur tangan, janganlah sampai dua-dua Raw dengan SmackDown punya GM berwatak jahat. Dan janganlah asyik GM tu like macam lebih-lebih pula jahat dia kan. Dia just macam fit sikit-sikit kepada main heel yang utama ke, tak apalah. So, itulah, back to the point. WWE Draft dengannya akan kembali lepas WrestleMania nanti. Hopefully berita tu betul dan hopefully brand split kembali ketat, padat dan mampat. Sekarang wrestler dah ramai kot, boleh je buat. Okey, jangan kata bulan 4 je meriah sebab ada WrestleMania, Stand and Deliver, Hall of Fame dan juga WWE Draft dan juga Raw dan SmackDown lepas WrestleMania. Bulan 5 pun kita akan dihujani dengan beberapa event wrestling sebab ada 3 premium live event dan juga pay-per-view yang akan berlangsung pada bulan Mei, which is first kali akan ada Backlash, event selepas WrestleMania. Lepas tu ada AEW Double or Nothing dan satu lagi akhirnya King of the Ring buat comeback. Akan ada premium live event King and Queen of the Ring yang akan bersiaran langsung daripada Saudi Arabia. Tak kisahlah, bagi aku crowd dekat Saudi Arabia tu makin lama makin matang, so tak ada masalah. Yang penting siapa menang King and Queen of the Ring tu, make sure yang menang tu dapat reward, bukan jadi king bodoh-bodoh, I am the king lah bagai kan. At least adalah title shot dekat SummerSlam ke, dekat Money in the Bank ke. Better like that lah. Kalau tak sia-sia je hanya nak bragging kau king, macam badut. Sama juga untuk Queen, at least dapat title shot untuk Women Champion. Tak kisahlah kat mana-mana, janji ada. Untuk Backlash aku tak letak harapan tinggi sangat, tapi yes, aku letak harapan tinggi pada King and Queen of the Ring. Hopefully diorang jayakan premium live event tu dan konsisten untuk beberapa tahun akan datang supaya itu boleh jadi, tournament tu boleh jadi satu platform untuk orang cabar champion. Tak kisahlah mid card punya title ataupun main eventer, lagi bagus main eventer. Hopefully perlawanan dekat Backlash pun lebih fresh. Janganlah buat rematch daripada match yang ada dekat WrestleMania. WrestleMania tu macam nice untuk tutup buku. And then bila dah ada brand split, dah start WWE Draft ke apa ke, time tu mulalah buku baru, biar ada fresh rivalry, fresh match. Dan untuk AEW Double or Nothing, hari tu diorang dah bagi hint sikit, instead of 1 lawan 1, why not double or nothing? Double buatlah, ada 2 dengan 2 lagi, which is ada 4 orang. So adalah 4 pillars of AEW. Sammy Guevara, Jungle Boy, MJF dan juga Darby Allin patut berlawan dalam Fatal 4-Way untuk AEW Champion. Aku sebenarnya dah plan dah nak buat video khas yang itu apa yang aku harapkan. Lah AEW buat betul-betul bayar. Aku pun tak sangka. Aku ingat tu hanya angan-angan aku. Sekali AEW buat betul-betul. Maksudnya otak aku ni kreatif jugalah untuk level AEW. Oh my god! Wow! Bukan apa, time tu aku duk tengok Jungle Boy kata nak cabar title lah. Time tu lah aku terfikir idea tu kan. Okay, cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah siapa yang korang nak tengok menang King and Queen of the Ring punya tournament nanti.
Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan butang thumbs up, tekan notification bell sebelah, butang subscribe dan juga tekan link Shopee yang aku letak dekat ruangan description kat bawah. Kalau aku ada jumpa balik link yang jual baju ni, aku letak. Kalau tak ada, aku letak link baju lain lah. I'll see you guys again in the next video. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Mother Father.